kasih sahabat saya, penasihat Tuan Tuan Haji Syul Aman Masyari, peniraikan Ustaz Dr. Ismail Mustafa, Timbalan dan Ketua Tuan Malaysia, Puan Hajah Mahayani Ibrahim, Encik Tarun Maisar, Ketua Malaysian Indian Youth Council Selangor Johor, Encik Syukri bin Osman dan EDK, pengurusi Exim Rider, Dr. Haji Sapawi, pengurusi Giat Johor, Encik Syafi'i, pengurusi KRT Cahaya Masai, para tetamu yang saya raikan. Seterusnya perwakilan dan pemerhati yang datang dari 8 cawangan kita dan juga beberapa negeri yang bakal membuka gemuk. Kalau kita tengok dalam biologi manusia, kalau bayi yang berumur 1 tahun itu baru berjalan, kalau naik pesawat dia dapat duduk basenet, ambil tiket murah. Jadi kalau bayi yang berumur 1 tahun itu di dalam tak berapa nak betul lagi. Jadi kita tahun ni kita pilih tema untuk mengukuh organisasi. Kita nak bayi ni pada tahun kedua dia mampu berjalan dengan baik, dan bukan hanya berjalan, dia boleh berlari dan seterusnya berlari menuju visi kita. So, tema pada tahun kita pilih mengukuh organisasi memacu visi dengan Allah yang Maha Pemurah lagi pengasih. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, selawat dan salam atas junjungan besar Nabi SAW. Sidang perwakilan dan pemerhati yang dikasihi, senario ringkas beliau Malaysia 2013. Kita melihat ke belakang seketika bagi mengatur langkah ke hadapan. Beberapa perkara penting berlaku sepanjang tahun 2013. Mei 2013 menyaksikan negara berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-13, PRU yang ke-13. Golongan belia disebut sebagai golongan penentu sehingga dinyatakan PRU 13 adalah pilihan raya orang muda. Pilihan raya yang bertunjangkan media baru seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp dan lagi pun, WhatsApp dan sebagainya, kebanyakan dikuasai oleh golongan belia. PRU 13 juga menyaksikan pertusan keluar mengundi yang tertinggi dalam sejarah demokrasi Malaysia. Pasca PRU 13 menyaksikan isu perkauman hangat diperkatakan. Provokasi dan pernyataan berbau perkauman banyak ditunjukkan oleh media cetak sehingga menimbulkan kekesalan antara kaum. Apa yang berlaku sebenarnya bukanlah polarisasi kaum antara Cina melalui India dan lain-lain, tapi lebih kepada polarisasi golongan bandar dan luar bandar. Kita melihat jurang yang semakin ketaru antara golongan belia di bandar yang terdedah dengan maklumat dan juga belia yang ada di kampung yang terbatas dari capaian maklumat. Apa yang ketaru pasca pilihan raya ialah kenaikan harga barang. Kita pasal kenaikan harga barang ni bukan hanya kita sebutkan dalam ucapan dasar itu. Dalam MBM ini pun dia bangkitkan isu kenaikan harga barang yang dibawa oleh Menteri kita KJ dalam sidang parlimen dalam bulan mesyuarat kabinet. Yang hanya dikatakan hingga hari ini, kenaikan harga barang yang menjadikan kos harga hidup semakin tinggi ini memberi dampak yang besar pada kehidupan golongan belia. Kenaikan harga barang ini bertambah buruk dengan langkah kerajaan Malaysia mengusung dasar rasionalisasi subsidi yang antara lainnya bertujuan mengurangkan beban hutang negara yang semakin parah. Rasionalisasi subsidi pada tahun 2013 amat dirasai dengan pengurangan subsidi petrol RON 95 dan diesel yang mengakibatkan kenaikan harga petrol dan diesel pada awal September 2013 yang lepas. Bajet tahun 2014 yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri telah turut mengurangkan subsidi bagi guru sebanyak 34%. Pengurangan subsidi elektrik dan gas juga berkuat kuasa dari Januari 2014 yang mengakibatkan kenaikan tarif elektrik. Kadar betul juga diwar-warkan akan dinaikkan menjelang Januari 2014. Walaupun akhirnya kerajaan membatalkan hasil tersebut dengan memberikan jumlah papasan kepada pemegang kuasa itu. Walaupun betul tak naik, tapi peniaga dah naikkan harga dah. Dia tak kira walaupun harga betul tak naik. Apapun justifikasi kerajaan berdasar rasionalisasi ini tanpa mampu dinafikan, ia membawa kepada kenaikan harga barang yang hampir menyeluruh. Hampir seluruh barang-barang yang ada dinaikkan harga. Hal ini berdampak yang besar pada kehidupan belia di Malaysia. Kenaikan gaji yang tidak setara dengan kenaikan harga barangan semakin menjerut kehidupan. Kesempitan ekonomi ini berkesan pada pelbagai sudut lain dalam kehidupan. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang sudut ekonomi, tapi juga mencakupi aspek-aspek yang lain. Antara kesan langsung
kesempatan ekonomi dan juga sosial, hubungan kekeluargaan, suami, isteri, bapa dan anak-anak yang berpunca daripada peningkatan kadar stres yang tinggi kerana tak cukup duit untuk menjalani kehidupan dan kurangnya masa untuk bersama keluarga. Bagi yang belum rumah tangga, ada perwakilan yang belum kahwin ini, kenaikan kos membangkitkan hasrat untuk mendirikan rumah tangga tangguh setahun lagi. Kesan yang lain juga perlu dirasai dari kesihatan, pendidikan anak-anak, keagamaan dan berbagai aspek lain. Terlalu banyak kesan kenaikan kos hidup dalam kehidupan belia untuk kita nukilkan di sini. Kadar pengangguran juga semakin meningkat selama tahun. Data dari Jabatan Perangkat Negara menunjukkan kadar pengangguran negara daripada kadar 3% sepanjang 2013 dengan data akhir pada 3.4% pada penghujung 2013. Kos hidup yang semakin meningkat ditambah dengan kadar pengangguran yang juga semakin meningkat benar-benar menyebabkan semua pihak. Golongan belia juga adalah golongan yang paling golongan yang menerima kesan yang paling besar dalam situasi ini. Sidang perwakilan dan pemerhati yang dikasihi, visi Gema menjadi sebuah gerakan belia unggul di Malaysia. Kementerian yang melanda golongan belia Malaysia ini menuntut untuk kita mainkan peranan untuk membawa perubahan yang positif sesuai dengan corak kata Gema bersama menjadi perubahan. Ini tema PPN kita yang pertama. Hakikat perubahan dalam apapun bentuknya bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan. Ia menuntut komitmen dan pengorbanan yang tinggi dari semua penggerak perubahan. Dalam menggalas amanah yang berat ini, Gema sebagai sebuah NGO yang baru perlu mempersiap dan melengkapkan organisasi dengan ciri-ciri yang diperlukan. Antara ciri utama yang perlu ada adalah membina kejelasan visi yang perlu dihayati oleh semua ahli dan penggerak Gema yang akan memandu organisasi ke arah hal tuju yang sama. Seperti yang telah kita sama-sama bincangkan dalam dua siri sanggar kerja Lembaga Pusat dan Pimpinan Negeri pada bulan Mac dan Jun 2013, visi Gema yang telah kita persetujui bersama adalah untuk menjadi sebuah gerakan belia unggul di Malaysia. Visi ini membawa maksud kita ingin menjadi sebuah NGO belia yang terbaik di Malaysia. Ini satu cita-cita ulung yang memerlukan usaha yang luar daripada biasa. Pepatah menyebutkan pelaut ulung tidak akan lahir di laut yang tenang. Begitu juga kita NGO ulung yang kita cita-citakan tidak akan lahir dari gerak kerja yang biasa-biasa, kerja yang sambil lewat asal siap ibarat melepaskan batuk di tangga. Ia menuntut usaha keras yang tidak mengenal jenuh dan putus asa, usaha yang berstrategi dan bersistematik, digerakkan secara kolektif oleh saf pimpinan yang utuh dan padu, menghadapi gelora tabaran yang datang di berbagai sudut dan penjuru, dibatasi dalam keterbatasan sumber yang ada. Hanya dengan ramuan-ramuan ini diiringi dengan penyerahan yang bulat pada Tuhan, pada Allah, kita akan dapat muncul sebagai NGO unggul yang akan mengubah landscape belia di Malaysia. Pada masa yang sama kita tidak mahu hanya syok sendiri perlu dalam membuat penilaian ciri-ciri unggul sebuah NGO. Untuk itu kita meletakkan 5 tanda aras utama yang akan menjadi kayu ukur keunggulan sebuah NGO. 5 tanda aras tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, keahlian. Bilangan keahlian merupakan kayu ukur utama dalam menentukan keunggulan sebuah NGO. Keahlian menggambarkan kekuatan dan pengaruh. Berdasarkan statistik semasa dalam daripada selama 13.5 juta belia di Malaysia, kira-kira 2.6 juta belia yang terdaftar sebagai ahli pada lebih 9,000 badan belia yang terdaftar tubuhan belia. Ramai lagi yang tak terdaftar. Persoalannya, berapakah seharusnya keahlian Gema daripada jumlah ini untuk melayakkan kita menjadi NGO yang unggul? Satu perkara yang perlu sama-sama kita fikirkan. Jika diambil kira keahlian pertubuhan belia Pak Bi, belia Pak Bi ini satu-satunya yang saya jumpa dekat dalam Google. Dapat dia punya kegiatan aktual yang menentukan jumlah kajian. Bukan senang dapat kajian video. So beliau Pak-Bi yang didaftarkan pada tahun 1965, bilangan keahlian mereka adalah sebanyak 45,000 pada tahun 2012 seperti yang berlaku pada waktu. Jadi keahlian dia sebanyak 300 lebih. So tahun 2011 dia buat pembersihan keahlian. Mana yang lebih 40 tahun dia buang-buang tinggal 45,000. So Gema boleh letakkan sasaran keahlian 12,000 menjelang tahun 2015. Kalau kita bandingkan dengan Pak-Bi tahun 65 kalau 12,000 itu kira bolehlah sebagai sebuah NGO yang baru. Yang keduanya, pengiktirafan daripada institusi kerajaan dan rakyat NGO. Pengiktirafan daripada pihak ketiga adalah satu kali ukur mudah dalam menentukan keunggulan sebuah NGO. Pihak ketiga ini mengagumi institusi kerajaan di Kementerian Belia dan Sukan, pendaftar pertubuhan belia maupun dari rakan-rakan NGO yang lain. Setakat ini 8 tahun melalui Kartibel Belia Negara, kerajaan mengiktiraf
tokoh-tokoh belia negara melalui anugerah belia negara. Anugerah ini boleh kita jadikan sebagai salah satu ukur dalam agama. Walaupun tahun-tahun yang dapat anugerah ini biasanya pengurusi NTM atau lebih presiden boleh dapat atau tidak. Apapun kita boleh letakkan sebagai ukur dalam menentukan keunggulan agama. Yang ketiga, keahlian yang merangkumi pelbagai bangsa. Kita telah menetapkan dari awal pertumbuhan agama bahawa kita adalah sebuah NGO pelbagai bangsa. Ini satu usaha berani dalam memecahkan stereotip gerakan belia Malaysia yang secara umumnya bergerak melalui pemisahan bangsa. Jangan kita lihat NGO yang berbelah bangsa. So kita berani untuk menyatakan bahawa kita NGO yang berbelah bangsa. Untuk itu tanda aras ketiga dalam mengukur keunggulan agama ialah kewujudan pelbagai bangsa dalam daftar keahlian agama. Setakat ini belum ada lagi yang sisa kita insyaAllah akan datang kita akan buka keahlian lebih aktif lagi. Yang keempat, cawangan yang menyeluruh. Tanda aras keempat dalam menentukan keunggulan agama ialah kewujudan cawangan yang luas merangkumi seluruh penduduk tanah air dari Johor ke Perlis ke Sabah dan Sarawak. Setakat ini kita telah memiliki 8 cawangan negeri dengan 3 negeri dalam proses perubahan cawangan. Cawangan pada hari ini yang bersifat negeri mungkin perlu diubah pada masa akan datang untuk turut menangkan kewujudan cawangan di peringkat daerah-daerah. InsyaAllah kita boleh bincangkan pada masa akan datang. Yang kelima, keuangan yang mandiri. Kita juga harus memiliki keuangan, kita juga harus memiliki kekuatan dari sudut keuangan. Aspek keuangan sangat penting untuk memastikan aktivisme agama tidak terecat dengan kekurangan sumber keuangan. Oleh itu, NGO yang bersifat mandiri dari sudut keuangan kita letakkan sebagai tanda aras terakhir dalam mengukur keunggulan agama. Cita-cita dan visi agama melangit ini, namun kita meyakini bahawa mimpi semalam adalah kenyataan hari ini dan impian hari ini adalah kenyataan hari esok. InsyaAllah. Tidak perwakilan dan pemerhatian dikasih. Matlamat kewujudan agama. Visi yang jelas memandu kita ke destinasi yang ingin kita tuju. Manakala matlamat pula menjelaskan sebab-sebab kewujudan agama. Agama wujud sebagai sebuah NGO yang melaksanakan 4 matlamat yang telah kita gariskan dalam perlembagaan. 4 matlamat tersebut adalah seperti berikut. Yang pertamanya, mengumpulkan anak muda Malaysia di atas dasar perpaduan serta membina kepribadian diri yang baik, berhikmat tinggi, moderat dan progresif. Matlamat ini bermaksud agama perlu melaksanakan program-program yang akan mengumpulkan seramai mungkin anak muda dalam bidang-bidang yang berbagai yang diminati oleh guna beliau. Alhamdulillah, agama di peringkat negeri dan terus menganjurkan berbagai program sesuai dengan matlamat mengumpulkan anak muda. Namun kita tidak boleh sekadar mengumpulkan anak muda semata-mata. Kita perlu juga mengajak mereka untuk bersama-sama dengan agama sebagai ahli dan seterusnya bersama-sama meningkatkan kepribadian diri masing-masing untuk mencapai ciri berhikmat tinggi, moderat dan progresif. Yang kedua, meningkatkan taraf pendidikan dan sosioekonomi anak muda Malaysia bagi mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Sejarah belia yang dipaparkan pada awal ucapan dasar ini perlu kita ubah melalui program-program meningkatkan taraf pendidikan dan sosioekonomi golongan belia. Kita percaya pendidikan merupakan komponen utama dalam meningkatkan taraf sosioekonomi anak muda Malaysia dalam mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Dengan kata lain, peningkatan taraf sosioekonomi akan berlaku seiring peningkatan taraf pendidikan. Ini satu matlamat penting yang perlu kita terokai bersama sepenuhnya. Setakat ini kita masih belum lagi betul-betul melaksanakan matlamat ini. Dalam kedepannya 10.5 juta belia bukan graduan yang disebutkan dalam PPN yang utama merupakan kumpulan sasar kita yang utama. Maka pendidikan vocational perlu menjadi tumpuan agama. Jawatan Kuasa Pusat agama dalam usaha merintis satu usaha kerjasama dengan KET, Cat On-Site Services Sdn Bhd, sebuah syarikat pengendali latihan berkaitan timpalan dan bidang yang berkaitan dengannya. Ini salah satu langkah kecil dan memberi peluang kepada ahli-ahli agama khususnya dan golongan belia umumnya untuk meningkatkan taraf pendidikan masing-masing dalam bidang timpalan dan yang berkaitan dengannya. Selain itu, bidang keusahaan juga boleh kita manfaatkan untuk menjaga lebih banyak peluang ekonomi pada kelompok belia. Itu orang yang bergraduan ini seharusnya mampu untuk mencipta peluang-peluang ekonomi, mampu memberi peluang-peluang ekonomi pada golongan belia yang tidak terpeluang untuk ke universiti. Banyak lagi usaha lain yang boleh kita gerakkan bersama untuk mencapai matlamat kedua ini. Selain itu, kerjasama juga perlu dijalankan dengan institusi kerajaan yang bertanggungjawab meningkatkan taraf pendidikan dan sosioekonomi belia, seperti Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah, Kementerian Pendidikan dan kementerian yang lain. Matlamat yang ketiga, memupuk keadilan dan kesejahteraan sosial
serta memberantas kejahilan, kemiskinan dan keruntuhan moral dalam masyarakat, dalam kalangan masyarakat. Matlamat ketiga menuntut Gema untuk memainkan peranan penting dalam memperjuangkan keadilan serta memupuk sifat cinta dan keadilan yang akhirnya akan membawa kepada kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan dengan memberantas kejahilan dan budaya patriot serta berusaha memperbaiki keruntuhan moral yang akan merosakkan kesejahteraan sosial masyarakat. Gema juga harus berusaha memberikan kesedaran kepada golongan beliau akan isu-isu kezaliman dan penindasan yang berlaku di luar negara dan juga di seluruh dunia. Banyak usaha yang telah kita lakukan sepanjang tahun 2013 untuk memastikan matlamat ini tercapai. Antara kempen besar yang kita lakukan, silence is not an option, atau SINAL. Ia satu kempen memberikan kesedaran kepada masyarakat akan apa yang berlaku di Mesir, di mana hak dan keadilan rakyat dinafikan oleh pihak kudeta tentera. Selain itu, kita juga terlibat dalam menganjurkan kempen Malaysia 20 Mac di Jerusalem, MyGNJ. Ia satu usaha memberikan kesedaran tentang kezaliman yang berlaku di Palestin. Isu-isu dalam negara juga tidak kita lupakan. Antara lainnya, Gema mengeluarkan data akbar menyeru supaya isu-isu perkawanan pasca PKP 13 tidak dimainkan oleh mana pihak yang akan mengganggu gugat kesejahteraan masyarakat. Matlamat keempat, menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak yang berkongsi aspirasi dan matlamat yang sama dengan Gema bagi memajukan kepentingan masyarakat dan negara. Matlamat keempat yang kita letakkan ialah untuk kita menjalin kerjasama dan networking dengan pihak-pihak di dalam maupun di luar negara. Kita percaya bahawa Gema bukanlah satu-satunya NGO atau institusi yang mempunyai hasrat murni membawa perubahan positif dalam masyarakat. Kita juga mengisahkan bahawa tanggungjawab yang berat ini tidak akan mampu kita pikul secara bersendirian. Kita amat memerlukan pihak-pihak lain untuk bersama-sama menjadikan matlamat Gema. Untuk itu kita perlu menjalin kerjasama dengan siapa saja asal saja ia selaras dengan aspirasi dan matlamat Gema. Sahabat-sahabat perwakilan dan pemerhati, Rancangan Gema 2013-2015. Bagi mencapai visi dan melaksanakan matlamat besar Gema, kita memerlukan usaha-usaha keras yang dilaksanakan secara strategik dan terancang. Untuk itu kita telah sama-sama mengadakan sesi sanggar kerja bagi menghasilkan rancangan Gema 2013-2015. Kita telah sama-sama memutuskan rancangan kerja yang lepas bahawa rancangan Gema bagi tahun 2013 hingga tahun 2015 akan dipandu oleh 10 bidang penghasilan utama atau Key Result Area (KRE). Dalam 10 KRE ini kita kembangkan menjadi 27 sasaran strategi. Dalam bentuk kod yang mudah dihafal, Gema bergerak dengan 1-4-10-27. Satu visi, 4 matlamat, 10 KRE dan 27 sasaran strategi. Balik ini kenapa kodnya? Nak masuk ke tanya. Dalam 10 KRE ini, 3 adalah membutuhkan enablers yang menjadi tapak atau foundation pada pertumbuhan dan pengembangan organisasi. Kukuhnya 3 bidang ini akan memastikan kekukuhan struktur Gema. 3 bidang tersebut adalah pengurusan organisasi yang mengandungi 5 sasaran strategik, pembangunan ahli dan pembinaan dengan 3 sasaran strategik, serta jaringan dan perhubungan dengan 4 sasaran strategik. Kepimpinan tertinggi di peringkat pusat maupun negeri harus menitik beratkan ketiga-tiga bidang ini. 7 KRE yang lain merupakan fokus area atau medan fokus aktivisme Gema. Melalui 7 bidang inilah Gema akan berinteraksi dengan golongan belia dan seterusnya mencapai 4 matlamat yang dinyatakan di atas. 7 bidang fokus tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, pembangunan keluarga muda. Yang kedua, sukan dan rekreasi. Yang ketiga, media dan seni. Yang keempat, khidmat masyarakat. Yang kelima, masyarakat madani. Yang keenam, ekonomi dan kewangan. Dan yang ketujuh, pendidikan. 10 KRE dan 27 sasaran strategi ini harus dihadam sepenuhnya oleh semua lapisan pimpinan Gema dan seterusnya diterjemahkan dalam bentuk program-program dan aktiviti yang bersesuaian dengan kreativiti masing-masing. Para perwakilan dan pemerhati sekalian, mengukuh organisasi memacu visi. Stephen Covey dalam bukunya yang terkenal Seven Habits of Highly Effective People ada menyebutkan bahawa private victory always precedes public victory. Kejayaan dalaman sentiasa mendahului kejayaan luaran. Ia satu pendekatan inside out atau dalaman keluar dalam menghadapi apa yang diucapkan dalam kehidupan. Dalam konteks organisasi yang kita kasih ini, pendekatan yang sama perlu kita laksanakan. Kejayaan kita dalam membina kekuatan dalaman organisasi menjadi penentu dalam kita memacu usaha-usaha menggapai visi. Ibarat pokok yang tinggi menggapai awan, akan jauh mencengkam bumi. Tapak asas dengan organisasi Gema ini perlu kukuh supaya di atas dapat kita bina bangunan tinggi yang bersekam indah. Kita tidak mahu organisasi yang kita asaskan dengan keringat dan air mata ini hilang banyak dengan berlalunya waktu.
Pengukuhan organisasi ini bermula dengan memantapkan pengurusan dalaman organisasi kita. Ini merupakan KRI pertama dalam pelaksanaan agama. Kita perlu membina prasarana organisasi yang efektif, termasuk wujudnya pejabat Gema pusat dan semua cawangan negeri. Ada yang rancangan sepenuh masa yang bertugas, serta Facebook dalam masa sesawang yang berfungsi dari ini. Selain itu, kita juga harus melaksanakan urus takbir organisasi yang baik. Urus takbir yang baik itu termasuklah kepatuhan pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pendaftar petugas belia RUI, serta merupakan sistem dan kaedah pengurusan yang terbaik yang akhirnya mengakibatkan tata kelola organisasi yang efektif dan cemerlang. Termasuk juga dalam aspek pengurusan organisasi ini ialah peluang untuk kita memiliki sumber dana yang mapan, sumber yang mencukupi untuk menampung aspek pengurusan organisasi dalam perjalanan aktiviti. Kita dapat lihat bagaimana perjalanan aktiviti Gema di peringkat negeri pada tahun 2013. Banyak terbantu disebabkan kekurangan sumber kewangan. Banyak negeri kata tak ada duit, no money no talk, tak ada duit tak boleh nak jalan. Kami di peringkat pusat akan berusaha segala upaya untuk mengalokasi sumber-sumber dana yang ada, dan pada masa yang sama negeri juga harus memainkan peranan untuk berusaha membantu. Selain dari aspek pengurusan organisasi yang perlu dititik beratkan dalam mengukuhkan Gema, aspek pembangunan ahli dan kepimpinan juga merupakan elemen yang sangat penting. An organization is as good as people. Tanpa ahli dan kepimpinan Gema hanya akan tinggal nama. Sepanjang sesi yang lepas, kita mendapati ada beberapa cawangan Gema yang suka menggerakkan aktivisme masing-masing disebabkan ketiadaan penggerak dan kepimpinan. Ada cawangan yang berjalan hampir sepanjang sesi tanpa setiausaha Gema negeri. Setiausaha adalah ibarat pemandu dalam sebuah kenderaan. Tanpa pemandu kenderaan tidak akan bergerak. Begitu juga lah organisasi. Kita tidak nafikan ada di kalangan penggerak dan kepimpinan yang berpindah atas sebab kejayaan. Ini satu lumrah dalam kita hidup orang muda yang sedang memilih kejayaannya. Namun bahagia Gema perlu terus bergerak. Untuk itu kita perlu mengatasi takungan penggerak dan kepimpinan di sekeliling kita yang boleh kita gembelengkan untuk menggerakkan Gema. Kualiti penggerak dan kepimpinan perlu sentiasa ditingkatkan. Ini merupakan salah satu sasaran strategi Gema dalam KRI yang kedua. Untuk tempoh jangka masa panjang, ini perlu kita sampaikan. Kita perlu sama-sama meluaskan capaian keadaan Gema. Sasaran 12,000 ahli menjelang 2015 adalah sesuatu yang boleh kita capai dengan syarat kita bekerja kuat untuk menjayakannya. Ahli-ahli yang telah bersama Gema perlu ditingkatkan kualitinya secara tersusun dan berterusan. Dari pertakungan yang besar inilah kita akan dapat mengenal pasti anasir-anasir yang memiliki kualiti penggerak dan pemimpin. Kita kena bela sendiri. Tak boleh mengharapkan pemimpin yang terjun dari langit untuk membantu kita. Kita kena bela kelompok kita sendiri yang mampu untuk menggerakkan Gema. Kita ambil kerja ini perlu bermula dengan mengumpulkan seramai mungkin ahli yang ada. Dalam ramai-ramai ahli Gema yang telah kita kumpulkan, sebahagiannya komited dan selesa mengikuti program demi program bersama Gema. Ahli-ahli seperti ini perlu kita kenal pasti dan seterusnya dibina dan meningkatkan kualitinya. Ahli-ahli inilah yang nantinya akan mengisi kelumpuhan penggerak dan kepimpinan dalam Gema. Hanya dengan melaksanakan proses ini, Gema di peringkat pusat dan negeri akan terus memiliki takungan penggerak dan kepimpinan yang berkualiti. Dalam konteks kepimpinan Gema, kita perlu bersama-sama melakukan anjakan daripada apa yang kita lakukan setakat ini. Secara umumnya, trend kepimpinan yang ada dalam Gema hari ini di peringkat pusat maupun negeri diisi oleh individu-individu yang sudah menghampiri usia maksimum keahlian mereka dalam Gema, termasuklah Presiden dan expired. Ini satu trend yang kurang baik dalam memastikan sustainability atau pelestarian kepimpinan. Kita kena buat ajakan. Kita perlu secara serius meletakkan pimpinan muda seawal usia 20-an dalam saf kepimpinan Gema. Ia perlu dimulakan di peringkat pusat dengan diikuti oleh negeri-negeri. Pimpinan muda ini akan benar-benar dapat memanfaatkan penglibatan dalam Gema untuk melatih bakat kepimpinan. Usia 30 tahun dah lewat. 30 tahun itu dah jadi besar. Kita harap menjelang usia awal 30-an mereka mampu ditengahkan untuk memimpin negeri dan negara yang amat berhormat dan menteri. Kita juga memimpin negeri Pahang pada seawal usia 29 tahun. Kembali kepada topik mengukuh organisasi maju visi. Kita juga perlu secara bersungguh-sungguh dalam sesi 2014 ini untuk melebarkan jaringan kerjasama dan networking dengan sebanyak mungkin institusi kerajaan, badan-badan belia, institusi masyarakat maupun NGO berbangsa. Kita perlu membina jabatan dengan kementerian dan juga jabatan belia dan sukan yang bertanggungjawab atas NGO belia di peringkat pusat, negeri maupun di daerah. Jabatan kerjasama ini akan memacu Gema untuk lebih dikenali dalam kalangan NGO belia.
dan perwakilan dan umat yang dikasih masuk untuk beramal. Medan berkata pasti berbeza dengan medan beramal. Kita boleh terus berbicara, namun tanpa amal, organisasi kita tidak akan ke mana-mana. Untuk itu saya menyeru semua perwakilan untuk memahami dan menghayati visi serta matlamat yang ingin kita capai. Ayo bersama kita bekerja dan beramal secara tersusun dan berstrategi untuk kita mengukuh organisasi dan memacu visi ke arah menjadi sebuah entiti unggul di Malaysia. Moga Tuhan sentiasa bersama kita. Wabillahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.